Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Tomok, penyampai komuniti Awani. Macam-macam cerita komuniti yang tak pernah masuk berita dan ini cerita komuniti anda. Dari tukang urut jalanan, kini seorang usahawan. Percaya dengan ungkapan usaha tangga jaya, seorang pemuda tekad bekerja sendiri bagi mengubah nasibnya. Beliau mahu membuktikan mampu berdikari, walaupun tidak mampu melihat seperti insan normal. Muhammad Zaini dilahirkan di Sempurna. Bagaimanapun, akibat kemalangan beliau hilang penglihatan. Maka bermulalah episod mencabar dalam hidupnya sementara keluarga beliau, bukannya golongan berada. Apabila kita dengar tentang OKU, kita tidak asing lagi dengan susah senang mereka dalam menjalani kehidupan seharian. Gaya hidup mereka sangat berbeza dengan kita manusia biasa. Antara cabaran yang dihadapi adalah mencari pekerjaan. Ini cerita seorang istimewa OKU yang buktikan bahawa dia juga mampu berdikari dan berjaya. Muhammad Zaini merupakan seorang OKU penglihatan akibat kemalangan yang berlaku sewaktu dia kanak-kanak. Keluarganya bukanlah orang yang senang, jadi ketika umur 10 tahun lagi, dia sudah mula bekerja sebagai pengurut di jalanan bagi membantu keluarganya. Dia akui pencarian pekerjaan sebagai seorang istimewa OKU ini amat sukar kerana pemikiran kebanyakan majikan adalah orang OKU sukar untuk dijaga. Kerana itulah dia keluar bekerja sendiri dan meletakkan kerusi dan minyak dan menawarkan perkhidmatan urut dengan kadar RM15 untuk 30 minit. Susah orang normal ni nak faham kehendak OKU. Itu untuk orang awam, ya, untuk orang bukan ahli keluarga. Sedangkan kenapa OKU banyakkan dalam satu keluarga ada seorang OKU, apabila kebanyakan OKU ni bawa diri dia entah ke mana. Sebab punca dia pada mulut lah. Saya buat dekat kaki lima, saya dihina, saya kena marah kat orang, kan? Engkau ni lebih baik engkau duduk rumah, lebih baik engkau ni mati cepat. OKU ni menyusahkan orang. Itu kena pada diri saya sendiri. Kehidupan Zaini berubah apabila dia menyertai program Rich Independence and Sustainable Entrepreneurship pada 2016. Hasil penyertaannya itu bukan sahaja memberinya ilmu untuk berjaya dalam perniagaan, tetapi dia telah mendapat anugerah usahawan contoh OKU daripada JKM. Dengan ilmu pengalamannya itu, dia berjaya membuka dan menguruskan sebuah kedai rawatan terapi dan urut di Seremban. Bukan itu saja, pada tahun lepas, dia juga mendapat satu lagi anugerah iaitu pengurut terbaik di Melaka. Kedainya memberi perkhidmatan rawatan tradisional seperti urut reflexologi dan juga bekam. Liku cabaran yang Zaini hadapi itu tidak menjadi penghalang, sebaliknya dia membuktikan bahawa masyarakat istimewa OKU juga mampu menjadi usahawan yang berjaya. Biarpun hanya menjual buah, tetapi pasangan ini sanggup keluarkan duit untuk pastikan 30 kucing jalanan dapat makan setiap hari. Makanan yang disediakan pula bukan calang-calang, tetapi nasi goreng ikan. Bagi Rosli Ismail dan Mariam Roin, biarlah belanja mereka meningkat asalkan semua kucing di pasar ikan Kubang Rotan, Kuala Kedah dapat makan. Setiap pagi Rosli akan beli ikan di pasar dan dihantar ke kedai makan berhadapan gerai buahnya. Ikan itu adalah untuk dibuat nasi goreng untuk dijamu kepada kucing terbiar di sekitar pasar. Boleh puas, seronok, memang puas dengan seronok. Ikhlas sebab kita buat dengan ikhlas. Kesian dekat binatang ni. Saya binatang lain, kami kucing memang saya sayang sungguh-sungguh. Ya, memang saya sanggup bawa balik sebab siapa kalau macam kan kita tak ambil pun siapa yang nak bagi makan yang kucing yang kecil-kecil ni. Dia tak ada makan, kalau kita bawa balik pergi rumah ni kita boleh makan susu. Mereka juga sanggup keluar wang untuk pastikan kucing yang sakit dapat rawatan yang sepatutnya. Sana. Mereka lewat ni makan. Seronok. Dia jadi tengok mereka boleh makan. Ni bukan kata dekat sini ya. Kalau Kak Yam nampak kok jalan ke apa, Kak Yam ada apa-apa, Kak Yam mesti berhenti kereta bagi. Alhamdulillah lah tu, rezeki pun tak nak putih. Alhamdulillah. Kok lakuk lah belah depa sehari habis 400 pun tak apa. Alhamdulillah. Rezeki. Rezeki Allah bagi banyak.
Kami menjaga mana berlaku. Mereka tolong doakan. Tidak cukup dengan kucing di pasar itu, pasangan ini juga sudah membela lebih 80 kucing di rumah mereka. Dan sekarang cita-cita mereka adalah untuk buka pusat jagaan kucing. Mereka juga tawarkan kepada sesiapa yang sudah bosan menjaga kucing untuk menghantarnya kepada mereka tanpa sebarang kos. Akses kesihatan adalah sesuatu yang perlu disediakan kepada masyarakat. Bagaimanapun, kos yang terus meningkat menyukarkan sebahagian masyarakat kita untuk dapatkan rawatan. Maka wujudlah klinik wakaf An-Nur atau KWAN untuk dimanfaatkan penduduk di seberang jaya Pulau Pinang. Hanya dengan bayaran RM5, orang ramai boleh mendapat rawatan setaraf klinik swasta. Klinik ini beroperasi di sebuah bangunan baru di Masjid Jami' Seberang sejak awal tahun ini. Sejak beroperasi, ia telah memberi khidmat kepada 400 penduduk dengan kadar yang rendah bagi rawatan dan ubat-ubatan. Klinik ini wujud inisiatif Hospital Pakar KPJ dengan kerjasama Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang dan Perbadanan Wakaf Johor Corporation. Ia juga menjadi satu-satunya klinik yang beroperasi di dalam kawasan masjid di Pulau Pinang. Ini telah pun dimulakan 2 bulan yang lepas pada Januari tahun ini. Dan klinik ini adalah hasil daripada sumbangan daripada wakaf Johor Corp dan juga KPJ, kan, ditempatkan di dalam kawasan masjid. Di sini menunjukkan bahawa masjid, kan, adalah boleh dijadikan sebagai pusat masyarakat, ya. Dan kita masjid juga kan patut kita akan imarahkan dan untuk dengan berbagai-bagai khidmatan kepada masyarakat. Menurut Presiden Merangkap Pengarah Urusan KPJ Healthcare Berhad, Datuk Amiruddin Abdul Sattar, KWAN ditubuhkan pada 1998 dan beroperasi di Plaza Kotaraya, Johor Bahru. Sehingga KWAN sudah memiliki 25 cawangan di seluruh negara. Klinik ini memberi khidmat kepada masyarakat tanpa mengira agama atau bangsa. Di seberang jaya pula, KWAN mula beroperasi pada 1 Mac 2013 di dalam sebuah kabin sebelum dinaik taraf kepada bangunan sekarang. Bagi penduduk, kos rawatan yang murah memang sangat diharapkan oleh mereka. Adanya klinik An-Nur memang memenuhilah dan menepati untuk masyarakat setempat lah, dengan kadar bayaran yang RM5 itu amat memberangsang, amat inilah yang diperlukan oleh masyarakat sangat-sangat. Kalau kita nak bandingkan macam klinik-klinik kat luar tu mesti 40 ke atas lah kan kalau biasa-biasa. Dan masyarakat kita pun bukan terdiri dari berbagai lapisan. Jadi bukan semuanya mampu. Jadi nak orang kata merasa KPJ-nya tu ada kat sini. Antara rawatan yang terdapat di KWAN termasuk rawatan asas seperti demam, selesema, sakit perut dan batuk. Kalau di Malaysia, kita ada janda baik. Di Thailand pula, ada kampung janda. Cuma bezanya, kalau ke Bentong untuk cari janda baik, memanglah takkan jumpa orangnya. Tetapi kalau ke Rotan Batu Naratiwat, memang kampung ini dihuni oleh janda atau ibu tunggal yang kematian suami akibat keganasan di selatan Thailand. Perkampungan janda dibuka sejak 14 tahun lalu oleh kerajaan Thailand. Sehingga kini, 595 ibu tunggal mendiami kampung itu. Mereka diberikan allowance, rumah kayu 2 tingkat dan tanah seluas 1/2 ekar. Mereka juga diajar kemahiran menanam, menternak, membuat kraft dan menjahit. Setiap penghuninya adalah ibu tunggal yang kematian suami akibat ditembak penjenayah. Perkampungan itu adalah cetusan idea Permaisuri Sirikit, iaitu Permaisuri mendiang Raja Bhumibol Aduyade yang mahu membela nasib kaum wanita. Oi Chai Shi Sukwan bertanggungjawab mengurus penempatan ini. Selain ladang sampingan, setiap keluarga diberi wang sara hidup RM20 sehari, pendidikan percuma untuk anak-anak dan bantuan tetap kerajaan RM450 sebulan untuk tempoh 12 tahun. ที่นี่ที่มีที่ดินทั้งหมด720 ไร่นะคะแบ่งเป็น2 ส่วนก็สร้างหมู่บ้านแล้วก็สร้างฟาร์มตัวอย่างที่ไปดูเมื่อกี้ที่มีทั้งแพะ
และก็มีทั้งปลาแล้วก็มีทั้งเกษตรนะคะหมู่บ้านโครงการนี้ก็ในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยกับผู้ได้รับผลกระทบทั้งอิสลามแล้วก็พุทธที่เจอเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอยู่ภูมิลำเนาได้ แล้วก็สร้างชีวิตใหม่ให้มีความสุขพระองค์ทรงเสด็จห่วงใยประชาชนทั้ง Penghuninya pula terdiri dari keturunan Melayu Islam dan Siam yang beragama Buddha. Secara keseluruhan, kampung janda ini berkeluasan 72 hektar. Setiap peserta akan diberi latihan kemahiran dan seterusnya terlibat dalam industri kecil dan sederhana. Kemahiran yang disediakan adalah persediaan untuk hidup berdikari. Faketah Henat kehilangan suami pada 2007 dan pada tahun sama juga kehilangan bapa mertuanya yang merupakan seorang ketua kampung. Kedua-dua mereka ditembak individu yang tidak dikenali, dipercayai akibat dendam. Apa orang panggil? Tu ni keselamatan. Ada susah ke apa kita meroyak kok. Padahal guna kampung ni, tua kampung ni. Oi, Ya. Jadi boleh kita sesuai diri di sini lah. Ya. Sebab sini pun supaya kita juga atuk laki mati belaka juga. Biar disupport ya. Senasib dengannya adalah Syarifah Kecik, 52 tahun yang telah menetap di kampung janda selama 13 tahun. Kerja cari untuk mai duduk sini. Pasal apa kerja cari? Pasal tu sebelum pada nak kerja cari tu suami kena tembak. Ketembak. Suami jadi polis. Oh, polis yo. Lepas tu duduk dalam apa di mengundi. Dia jaga orang mengundi tu. Orang masuk kita tembak dalam mengundi. Masuk tembak dia lah. Ya, kena dia. Anak apa orang? Anak 3. Masa tu kecil-kecil lagi ya? Anak dalam hak alus tu umur 7 tahun. Masa tu kak sendiri tak kerja lah? Tak ada kerja. Tak dapat pucuk dapat dengan suami ya? Suami ya. Bila dia mati tu tak ada pucuk dapat. Tak ada. Kampung janda ini menyediakan peluang kedua bagi mereka untuk meneruskan hidup selepas hilang tempat bergantung. Untuk semua komuniti di luar sana, rukun tetangga, persatuan penduduk, NGO, sukarelawan dan semua yang ada kaitan dengan komuniti, hantarlah cerita anda kepada kami dan kami akan siarkan kerana komuniti anda adalah komuniti Awani. Saya Tomo. Salam hormat. Assalamualaikum.